Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah teori perpisahan sejagat. Pendahuluan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Esop. Pepatah tersebut seringkali digunakan untuk memupuk dan membangkitkan semangat perpaduan dalam sesebuah kumpulan masyarakat yang berkongsi matlamat utama yang sama. Sebagai contoh, dalam konteks rakyat sebuah negara, perpaduan adalah penting, khasnya untuk menghalang penjajahan atau penaklukan negara yang didiami oleh kuasa atau negara asing. Signifikan perpaduan juga dapat diteladani daripada filem science fiction seperti World War Z dan Independence Day, bila mana kelangsungan hidup spesies manusia diancam oleh serangan virus dan makhluk asing, bukan makhluk halus. Dalam senario seperti ini, maka jelasnya perpaduan seluruh bangsa manusia adalah penting demi memenangi keamanan yang menjadi hadiah utama pengakhiran sesebuah peperangan. Perceraian ataupun perpisahan pula adalah antonim kepada istilah perpaduan atau penyatuan dan seringkali dikaitkan dengan konotasi negatif. Entah mengapa. Sebagai contoh, perpisahan antara negara Korea Selatan dan Korea Utara itu dianggap negatif. Dan dunia sedia maklum betapa rakyat kedua buah negara terbabit sentiasa mengharapkan agar penyatuan semula kedua buah negara berkenaan dapat direalisasikan di masa hadapan. Namun disebabkan perpisahan kedua buah negara tersebut pada tahun 1945, maka wujudlah keamanan di Korea Selatan dan Korea Utara sehingga ke hari ini. Lagi pula penyatuan yang memperkuat sesebuah negara itu adalah penyatuan ideologi dan bukannya negara semata. Tidak dihadkan kepada batasan sempadan, geografi, ataupun batasan sempadan kekayaan hasil bumi resources, tapi lebih kepada ideologi yang diterapkan ke dalam pemikiran segenap lapisan masyarakat ataupun rakyat negara tersebut. Bagaimanakah apakah landasan yang dipilih dalam memajukan negara tersebut? Apakah acuannya? Apakah ideologinya? Dalam konteks kalau kita ambil dalam konteks Islam misalnya, perceraian itu ada dan dibolehkan, diwajarkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan adalah satu perkara yang halal. Namun ianya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ada disebutkan, kalau tidak silap saya boleh semak semula, ianya adalah perkara halal yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya pasangan suami istri yang duduk sebumbung namun sering bertelaga karena perbezaan pendapat. Akibatnya anak-anak akan menjadi mangsa. Jadi inilah sebabnya, rasionalnya mengapa ibarat ini kita sentuh di dalam buku ini. Karena ada asasnya dalam agama Islam itu sendiri. Demikianlah halnya yang merasionalkan perpisahan antara dua negara Korea terbabit, yang wujud berasaskan ideologi berbeza. Antara nasionalisme dan liberalisme adalah perbandingan yang menjelaskan tentang perbezaan dua ideologi politik. Tatkala perjuangan nasionalisme adalah bersifat realistik dan nyata, liberalisme pula adalah idealistik masyarakat utopia. Saat nasionalis memperjuangkan hak yang natural, liberalisme dan pula mewujudkan hak-hak artificial. Semasa nasionalisme mempertahankan idea kewujudan agama, negara dan bangsa, liberalisme pula giat menghapuskan hak kewujudan kesemuanya. Contohnya dengan ide-ide songsang seperti bagaimana gender itu adalah sesuatu yang bersifat subjektif dan bagaimana setiap masyarakat, khususnya kita ambil contoh di barat, itu sewajarnya dibenarkan untuk memilih gender mereka sendiri, gaya hidup mereka sendiri. Jadi ide-ide sebegini adalah ide-ide yang tidak ada asas, sama ada dari aspek sains ataupun dari aspek moralnya, agama lah. Meskipun begitu, seringkali cakap-cakap kita harus meraihkan perbezaan pendapat terus-menerus digunakan sebagian ahli akademik dan politik, kononnya untuk mendidik dan menyampaikan ilmu bermanfaat menerusi sesi dialog dan diskusi ilmiah secara umum. Jadi dalam konteks ini, bila kita kononnya perlu meraihkan perbedaan pendapat, secara tidak langsung kita mencadangkan bahwa pendapat ataupun ide yang begitu tidak masuk akal, tidak rasional sekalipun harus kita terima, hormati, dan raihkan, begitulah. Jadi ini adalah sesuatu yang mendatangkan kesan yang agak buruk juga agak negatif, karena kita belum tahu lagi, belum disebut di dalam penulisan ini, tetapi akan disebutkan di dalam penulisan yang akan datang ataupun dalam konteks ini dalam video podcast seterusnya, dimana kejahatan itu adalah sesuatu yang lebih dominan daripada kebaikan, dan kejahatan itu berkait rapat, berkadar langsung dengan kejahilan
Kejahatan, kejahilan. Kejahilan ini kalau kita rujuk pada Kamus Dewan edisi keempat, kejahilan ini disamartikan juga dengan bodoh. Okay? Jadi kebodohan itu berkadar langsung dengan kejahatan. Semakin banyak bodoh, semakin banyak yang jahat. Semakin banyak cerdik, semakin banyak kebaikan. Namun pada setiap kali itu juga masyarakat membuktikan betapa perbedaan pendapat itu bukanlah sesuatu yang mampu diraihkan oleh semua pihak, malah mewujudkan pula lebih banyak pertelagahan, khasnya dalam kalangan mereka yang diam di tingkat terbawah piramid pendidikan. Jadi konsep piramid ini wujud dalam pelbagai aspek kehidupan, dari aspek ekonomi, pendidikan, bahkan kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas lagi. Tetapi kita tidak akan sebutkanlah dalam bahagian ini, kita akan bincangkan di bahagian akan datang. Jadi itu adalah dua contohnya lah, piramid kekayaan, piramid pendidikan. Perbandingan mudah antara dua ideologi paling dominan dunia ini boleh diwakili oleh dua buah negara yang hampir sama pada permukaannya, namun jauh sekali berbeza fahaman moralnya. Dalam konteks ini kita ketengahkan Amerika Syarikat dan Malaysia. Oke, kalau kita lihat Amerika Syarikat dan Malaysia itu dari aspek geografinya jauh berbeza. Dari aspek budaya, fahaman, moralnya juga jauh berbeza. Dari aspek sejarahnya juga lagi-lagi jauh berbeza. Satu negara yang cukup maju karena hasil penjajahannya, satu lagi negara yang agak ketinggalan karena pernah dijajah. Namun, persamaan dapat kita lihat pada benderanya. Benderanya dari jauh seakan-akan sama, tapi bila dekat tidak sama. Oke, jauh berbeza. Jauh berbeza pada aspek bulan bintangnya lah. Oke, kalau dari aspek warnanya itu ataupun bentuknya itu hampir. Dan kenapa kita ketengahkan persamaan ini? Karena ide tentang kewujudan sebuah lagi Amerika kecil di Nusantara ini semakin populer belakangan ini, hasil pemerhatian kita. Oke, jadi apa yang ingin kita ketengahkan adalah walaupun kita nampak sama, seakan-akan hampir sama, namun kita tidak sama, kita berbeza. Oke, dengan liberalisme Amerika Syarikat terus bergelumang dengan keganasan perkauman sehingga ke abad ini. Khasnya seperti yang dapat dilihat melalui gerakan Black Lives Matter yang menghiasi laporan media negara berkenaan saban tahun. Namun, dengan nasionalisme, rusuhan kaum yang terakhir yang dilaporkan media di Malaysia adalah pada lebih 5 dekad yang lalu. Meskipun begitu, Amerika Syarikat terus saja bertakhta di hati ramai generasi muda Malaysia masa kini, yang mana merupakan satu manifestasi proses Amerikanisasi ataupun Amerikanisme lah, lebih kurang macam itulah istilahnya. Perbezaan utama antara Malaysia dan Amerika Syarikat terletak pada falsafah asas pembentukan negara itu sendiri, rukun negara dan hak asasi manusia. Dengan berdirinya Tugu Statue of Liberty di New York sejak tahun 1886, maka tidak ada lagi sebarang penafian dan persoalan berkenaan peranan Amerika Syarikat sebagai bapa liberalisme moden. Lebih-lebih lagi dengan slogan Enlightening the World yang menjadi pelengkap nama monumen tersebut. Okay, nama penuhnya Statue of Liberty Enlightening the World. Andai ide kebebasan itu dikekalkan dalam ruang lingkup sempadan Amerika Syarikat tersebut, okay, semata-mata dalam ruang lingkup sempadan negara Amerika Syarikat, kita merujuk kepada aspek sempadan geografi lah. Andai dikekalkan di sana, sudah pasti dunia ini akan lebih aman berbanding hari ini. Duka citanya, usaha Amerika Syarikat menyebarluaskan deklarasi kebebasan hak asasi manusia yang turut diterima baik oleh sebagian masyarakat modern akhirnya telah membantutkan proses pembentukan sebuah negara bangsa yang merdeka. Khususnya bila kita merujuk kepada bangsa Malaysia. Okay? Ini adalah satu idea yang bukan lagi baru, tapi sudah acap kali diketengahkan oleh ramai golongan intelektual tentang penjajahan ideologi, penjajahan pemikiran, bebas pada aspek zahirnya tapi tidak pada aspek mentalnya, pemikirannya. Pada zahirnya, deklarasi hak asasi manusia adalah sesuatu yang punya peranan serupa dengan rukun negara, yakni perkongsian nilai demi keamanan, keharmonian dan kemajuan bersama. Namun, berbeza dengan rukun negara yang memisahkan masyarakat dalam ruang lingkup kebersamaan, memisahkan masyarakat dalam ruang lingkup kebersamaan. Hak asasi manusia adalah berobjektifkan penyatuan masyarakat global mengikut nilai-nilai yang diiktiraf oleh dunia barat. Dalam arti kata lain, ini adalah penjelasannya. Okay? Seseorang yang mengiktiraf prinsip rukun negara masih boleh mengekalkan identiti agama, bangsa dan negaranya.
Namun, mereka yang mengiktiraf nilai-nilai hak asasi manusia akan terpaksa memutuskan keterikatan kepada identiti tersebut. Bagaimana tidak? Mana mungkin seorang Islam boleh mengiktiraf LGBTQ, sebagaimana hak asasi manusia mengiktiraf golongan tersebut. Ringkasnya, bila mana rukun negara digariskan menggunakan pendekatan natural yang realistik, hak asasi manusia pula lebih bersifat artificial dan plastik. Disebabkan itu, maka ramailah golongan yang berakhir dengan kekecewaan karena percayakan mimpi dunia khayalan yang dibina oleh politikus-politikus liberal menggunakan tiang-tiang yang rapuh. Sejarah telah membuktikan, kemajuan tidak akan dicapai oleh bangsa yang dijajah, baik secara fisikal maupun secara pemikiran. Ketika penjajahan fisikal sering dimanifestasikan dalam bentuk keganasan dan peperangan, penjajahan pemikiran pula boleh dilakukan secara aman menerusi penyebaran ideologi. Antara penyebab utama sesebuah bangsa itu dapat dijajah pula adalah kerana mentaliti yang percaya bahwa ia adalah bangsa merdeka yang tidak akan dijajah, dan bangsanya itu akan merdeka buat selama-lamanya. Manakala sebab utama yang mendorong kepada penjajahan adalah perebutan kekayaan yang berkadar langsung dengan kekuasaan. Dalam dunia serba moden hari ini, negara-negara petani yang ketinggalan jauh dari aspek kemajuan teknologi tidak akan mampu menahan mana-mana penjajahan fizikal oleh negara-negara kuasa besar militeris seperti Amerika Syarikat. Justru, adalah sewajarnya bangsa yang lemah dari aspek militer itu sekurang-kurangnya berusaha melindungi dirinya daripada bentuk penjajahan mentaliti dan ideologi melalui pemerkasaan jati diri. Okay? Melindungi dirinya daripada bentuk penjajahan mentaliti dan ideologi melalui pemerkasaan jati diri. Penjajahan ideologi boleh dilakukan secara proksi, lebih mudah untuk diperolehi dan mudah dilakukan melalui jalan demokrasi dalam era globalisasi. Hal ini dimungkinkan dengan memanipulasi realiti bahawa kebijaksanaan bukanlah suatu ciri yang diperlukan untuk terus hidup di atas muka bumi ini. Hal yang demikian telah dibuktikan apabila daripada sudut pandang biologi, kita melihat manusia menjadi satu-satunya bentuk kehidupan yang sehingga kini wujud dalam dunia ini yang mampu berfalsafah, mampu berfikir secara kritis, kreatif, inovatif. Bahkan dalam konteks manusia sebagai spesies pun, kemahiran berfalsafah adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sebahagian kecil manusia. Ringkasnya, kejahilan adalah elemen yang lebih dominan dalam kehidupan berbanding kebijaksanaan. Maka, tidak hairanlah bila para nabi dan rasul diutuskan untuk memerangi kejahilan yang berleluasa sejak dahulu kala. Mengambil kesempatan akan hakikat tersebut, maka semakin giatlah usaha pengamerikaan dunia melalui jalan demokrasi yang digula-gulakan dengan kebaikan globalisasi. Dunia tanpa sempadan yang dikuasakan oleh ideologi kebebasan kini telah menjadi sebahagian daripada wawasan generasi hingusan yang kononnya cintakan keamanan. Namun, dalam masa yang sama, kelompok pecinta keamanan ini jugalah yang bencikan keterikatan kepada segala bentuk undang dan peraturan. Walhal, tanpa peraturan maka tiadalah sempadan yang memisahkan. Berlakulah pergaulan antara kejahilan dan kebijaksanaan, dan berakhirlah dunia dengan kekacauan karena kekalutan pemikiran. Justru adalah menjadi objektif penulisan ini untuk mengetengahkan teori perpisahan sebagai jawapan kepada pelbagai konflik yang telah berlanjutan sejak zaman berzaman, khususnya demi kesejahteraan negara tercinta. Untuk tujuan itu, 3 aspek utama, agama, sains, dan politik, yang dipercayai mampu menyelamatkan manusia daripada Amerikanisme ataupun Amerikanisasi, akan dibincangkan untuk dinilai kewajarannya dan kerasionalannya pada video-video seterusnya. Kemudian, pendidikan sebagai kunci segala kecelaruan pemikiran abad ini akan diketengahkan pula sebagai jalan penyelesaiannya.